Assalamualaikum dan apa khabar murid-murid yang cikgu kasih sekalian. Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan yang sangat baik di rumah masing-masing ya. Semuanya sihat-sihat belaka. Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi kali ini ya dalam kelas kita Pendidikan Kesihatan tahun 3. Untuk tidak membuang masa lagi, marilah kita lihat tajuk kita pada minggu ini, iaitu tiada nyamuk, tiada penyakit. Objektif pembelajaran kita ialah pada akhir sesi PDPR ini, murid-murid dapat menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk dan murid-murid dapat menerangkan tanda dan gejala demam denggi dan demam malaria. Seperti biasa, kita akan menggunakan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 3. Lihatlah pada muka surat 82 dan 83. Ya, seperti yang dipaparkan di skrin sekarang. Ia sengaja diletakkan begini supaya mudah untuk kamu memahami carta ini. Okey, cuba lihat carta itu dengan teliti. Faham tak? Okey, dalam carta itu ada dua bahagian, iaitu bahagian sebelah kanan dan bahagian sebelah kiri. Pada bahagian sebelah kanan kamu ada menunjukkan gambar seekor nyamuk tiruk betina, penyakit yang dibawanya, cara merebak penyakit tersebut dan gejala penyakit tersebut. Ya, penyakit tersebut ialah demam malaria. Sila rujuk buku teks ya. Sementara itu, di sebelah kiri pula ialah gambar seekor nyamuk Aedes betina. Penyakit yang dibawanya, cara merebak dan gejala atau tanda-tanda dijangkiti. Itu ialah penyakit demam denggi. Ia dibawa oleh nyamuk Aedes betina. Mari kita lihat gambar seterusnya. Ya, lihatlah gambar ini. Ini ialah gambar seekor nyamuk Aedes betina dan gambar seekor nyamuk tiruk betina. Ya, dua jenis nyamuk ini kita akan bincangkan hari ini. Ia sejenis serangga, macam biasa juga bertelur dalam air dan bila besar dia keluar dan juga dia akan hisap darah kita atau juga darah haiwan. Okey, sementara dia hisap itu dengan bunyinya itu ya. Ngeng ngeng ngeng. Dia akan terbang dan kita dengar bunyi dia, ada yang tak dengar, ya. Yang pastinya yang membawa sakit kepada kita ialah nyamuk betina. Tidak kiralah itu Aedes atau tiruk. Aedes ini biasanya berbadan belang-belang macam tu ya. Seperti kamu tengok sebelah kiri itu, berbelang, kakinya panjang sikit dan bentuk dia pun besar sikit berbanding tiruk. Nyamuk tiruk ni dia tak ada belang-belang, ada coklat sikit dan kelabu sikit dan biasanya dia akan isap darah dalam keadaan macam dia tonggeng ke atas sikit, sebab tu panggil tiruk kot. Ya. Jadi dua-dua jenis ini bahaya. Ada lagi nyamuk-nyamuk yang lain, tapi akan bawa penyakit yang lain lah. Yang ini utama sekali. Mari kita lihat penyakit bawaan nyamuk Aedes ini, iaitu demam denggi. Demam denggi adalah disebabkan oleh virus denggi. Ia merebak melalui gigitan nyamuk Aedes betina, seperti yang kita cakapkan tadi. Dan dianggarkan terdapat lebih 100 juta kes denggi di serata dunia setiap tahun. Ya, ia antara pembunuh yang hebat di dunia ni. Ramai orang meninggal kerana menghidap penyakit demam denggi. Ya. Penyakit ini merebak kerana nyamuk ini terbang ke mana-mana tempat dengan membawa virus denggi. Sebagai contoh, jika badan nyamuk ini ada virus denggi, dia datang suntik kepada orang pertama, kemudian suntik kepada orang kedua. Begitu juga seterusnya. Ramai akan kena penyakit ini. Kemudian dia pula pergi bertelur. Dalam telurnya pun ada virus tu, virus denggi tu. Kemudian anaknya itu dah menetas, terbang keluar pun ada lagi virus tu dan boleh pergi
gigit orang dan menyebabkan kematian. Ramai betul orang mati sebab denggi ya. Dan untuk makluman kamu, dia suka gigit pada waktu awal pagi yang gelap-gelap sikit dan lewat petang waktu gelap-gelap sikit. Dan dia boleh terbang jauh ya. Setakat 200 meter, 300 meter dia boleh pergi. Ya. Jadi pastikan kawasan rumah kita, kawasan kediaman, tempat kita belajar dan sebagainya, tak adalah tempat yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes ini membiak. Okey, kalau dia membiak memang tak seronok dan berbahaya. Ini ialah apa yang akan terjadi biasanya jika seseorang itu dijangkiti oleh virus denggi. Ya, dalam masa 48 jam dia akan rasa macam ni lah. Pertama sekali demam panas, sakit kepala, muntah, cirit-birit, sakit sendi dan ada ruam pada kulit. Ya, dia boleh sangat berbahaya ya. Ramai sangat terkorban, antaranya yang paling berbahaya ialah denggi berdarah. Maksudnya ruam-ruam tu nampak merah pada kulit orang tu, kulit pesakit tu. Dan juga sakit sendi yang sangat sakit. Ya, pengalaman cikgu jumpa beberapa orang yang ada penyakit ni, dia cakap memang sangat sakit, terutamanya pada sendi. Mari kita tengok pula penyakit bawaan nyamuk tiruk ini, iaitu demam malaria. Demam malaria adalah disebabkan oleh parasit malaria. Ia merebak melalui gigitan nyamuk tiruk betina. Ia merupakan satu wabak yang mengancam kesihatan awam dan telah merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia. Ia juga sama bahaya seperti Aedes. Jadi kalau kawasan kita itu terkenal sebagai kawasan yang punyai banyak nyamuk, jadi kita sendiri perlulah ada kesedaran untuk ambil langkah penjagaan kepada kesihatan kita sendiri, iaitu bolehlah kita gunakan kelambu. Okey, sleeping net tu, tidur pakai kelambu, tak ada nyamuk masuk. Dan boleh juga gunakan berbagai jenis ubat nyamuk. Ada juga orang menghapuskan serangga ini dengan menggunakan semburan DDT. Semburan ni saya pasti kamu pernah tengok, terutamanya di kawasan kejiranan kamu yang ada antara jiran-jiran kamu tu yang kena jangkitan penyakit demam denggi. Bila ada seorang yang kena denggi di situ, unit vektor bandaraya kita, unit kesihatan akan datang ke tempat itu dan sembuh dengan semburan DDT. Yang kamu bau tak best tu, itu ialah bau diesel. Diesel tu ialah untuk hidupkan motor dia dan campur dengan larutan racun serangga tu untuk disembuhkan pada kawasan perumahan kita. Ada orang tutup pintu, sayanglah ya. Sepatutnya biar dia masuk sikit untuk membunuh nyamuk-nyamuk yang mungkin ada terperangkap dalam rumah. Dia sangat baik untuk membunuh serangga-serangga seperti nyamuk. Okey, kita lihat pula gejala dan tanda apabila dijangkiti demam malaria. Selepas 48 jam digigit oleh nyamuk yang membawa parasit malaria ni, seorang pesakit itu boleh kena demam panas, kemudian mengalami sakit kepala, dan dia sendiri akan rasa sangat letih dan mulai loya dan muntah. Kemudian juga akan rasa seperti bengkak pada paru-parunya. Memang bengkak pun. Dan dia akan menggigil sebab sejuk dan juga sebab sakit. Okey, kalau jadi keadaan macam ni, mesti cepat-cepat pergi ke hospital atau klinik. Pergi terus ke kecemasan pun bagus, sebab ini sangat bahaya. Ya, ingat gejala yang dia ajarkan di sekolah ini, supaya kalau ada hal-hal macam ini terjadi pada keluarga atau diri sendiri, boleh kita fikir dan ambil tindakan dengan cepat supaya selamat nyawa kita. Ya. Untuk pengetahuan murid-murid, nyamuk ini membiak dengan cara bertelur di dalam air jernih, air bersih, air bertakung di mana-mana sahaja.
Jadi, pastikan rumah kita tak ada tempat-tempat takungan air yang boleh menyebabkan nyamuk ini bertelur dan membiak. Baiklah murid-murid, kita telah belajar dua jenis nyamuk yang boleh menyebabkan dua jenis penyakit yang berbahaya. Jadi sesuailah dengan tajuk kita, iaitu tiada nyamuk, tiada penyakit. Seperti biasa murid-murid, kita ada latihan untuk kita selesaikan. Okey, kita gunakan buku latihan pendidikan kesihatan kita. Ya, jangan lupa untuk tuliskan hari dan tarikh, tuliskan tajuk dan mulakan soalan pertama, iaitu bagaimanakah demam denggi dan demam malaria merebak. Soalan kedua, apakah persamaan gejala dan tanda dijangkiti antara demam denggi dengan demam malaria? Dan soalan tiga, nyatakan cara untuk mengelakkan diri dari dijangkiti penyakit ini. Jadi, ambillah sedikit masa dan buat dengan kemas. Okey, sampai sini saja dulu kelas saya untuk kali ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.